Nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekh musannif fi hadzal kitab wa usuli wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifina bika bil hikmah waftah 'alaina min ladunka 'ilma kama fatahta 'ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin.
dan mentafsir ia syekh. Situ deh. Betul. Dan mentafsir ia syekh ini syekh pada Mekah lah. Atalallahu baqa'ahu, mudah-mudahan memanjanglah oleh Allah akan umurnya, akan berkekalannya syekh tu, yakni umur syekh. Mentafsir apa syekh pada akan terkaya itu, akan istighna tu. Tu. Yang ni istighna tu hukum ketuhanan dah. Satu zat yang nak kita kata dia tu Tuhan, mesti ada dua hukum ketuhanan pada diri dia. Iaitu pertamanya mesti dia terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain. Ia sebut itu zat yang terkaya, ia zat daripada genak-genak dan apa-apa perkara. Itu satu. Dan tiap-tiap perkara tu semuanya tak boleh lepas dengan dia. Lalu Syekh nak tafsir apa makna terkaya ia Allah Ta'ala tu. Dia mentafsir tu dengan tu takluk pada kata mentafsir. Mentafsir ia Syekh tu dengan kata Syekh pada Mekah, arti zat yang terkaya daripada ganak-ganak perkara. Tu arti zat yang terkaya daripada genak-genak perkara, tidak menumpan ia zat akan sesuatu, akan apa-apa saja. Akan sesuatu tu nakirah tu. Tu nakirah tu jatuh di halaman nafi tu. An-nakiratu idza waqa'a fi siyatil kalamin nafi tufidul hasra. An-nakirah bila jatuh pada siyak kalam nafi, mana tidak tu orang panggil nafi. Dia jatuh pada halaman nafi tu memberi makna hasar. Apa? Satu apa pun. Tidak ada. Tidak menumpan ia zat tadi tu akan sikit pun daripada sesuatu sekali-kali. Sekali-kali al-battatah, semata-mata. Apa makna sekali-kali? Pada tiap-tiap hal. Tak kira ala kulli hal. Ala kulli hal wa fi kulli hal. Ala kulli hal minal ahwal. Tu fi kulli hal minal ahwal. Atas satu kelakuan daripada beberapa kelakuan. Atas pada tiap-tiap hal daripada segala hal. Itu makna orang panggil terkaya ia zat daripada genak-genak perkara. Artinya tidak menopang ia zat tu akan sesuatu apapun sekali-kali. Apa makna sekali-kali? Pada tiap-tiap hal daripada segala hal. Tu fi halim minal ahwal. Pada satu hal daripada segala hal, pada tiap-tiap satu kelakuan daripada segala kelakuan. Tak ada jalan nak kata Tuhan tu zat yang boleh menopang akan sesuatu selain daripada dia. Tak ada. Dan kata Syekh pada lagi, dan menumpan, padahal menumpan oleh segala perkara yang lain. Mana tiap-tiap sesuatu tu, sesuatu segala perkara yang lain tu kena kepada genak-genak dan apa-apa perkara tu lah. Tu tiap-tiap sesuatu genak-genak apa-apa perkara tu. Tu orang panggil segala perkara yang lain. Menumpan segala perkara yang lain akan zat yang terkaya tadi. Jadi balik dianya tak menopang sikit pun pada sesuatu selain daripada dia sekali-kali. Apa sekali-kali? Pada satu hal daripada segala hal. Balik benda lain selain daripada dia tu semuanya tak boleh lepas dengan dia belaka. Mana tu orang panggil menopang perkara yang lain akan zat yang terkaya tadi. Dah.
Tu ambil daripada ayat Qurannya, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tu hei manusia, kamu sekaliannya tidak boleh lepas dengan Tuhan. Mana segala perkara tu semua tupai Tuhan berlaku. Tu walau satu drop, walau satu dia, walau satu kejadian, tak boleh lepas daripada Tuhan. Tuhan ghani mutlak, anda terkaya mutlak. Apa? Yang ni lepas serba-serbi daripada menupai akan sesuatu selain daripada dia. Itu dia panggil hukum ketuhanan. Habis. Ini mana? Ini dan menumpan oleh segala perkara akan dia ni, ialah ataf atas katanya kata Syekh pada terkaya daripada genak-genak perkara. Atas itu tu. Tu jadi kalau atas itu artinya ginilah. Pasal sepepak baru bunyi, ketahui olehmu akan bahawasanya ada bagi kita Tuhan, iaitulah Tuhan ni menumpan oleh segala perkara yang lain akan dia. Gitu dah atas pada kata terkaya. Zat yang menumpan oleh segala perkara yang lain akan dia akan zat. Itu atas pada kata terkaya. Makna pasal sepepak barunya Tuhan-Tuhan tu iaitulah zat yang menumpanlah oleh segala perkara yang lain akan dia akan zat. Selain daripada dia tu semua tupai dia berlaku. Tupu ke dia. Itu makna tupai, makna tupu. Tuju ke dia belaka. Tak boleh lepas. Itu maknanya. Kemudian mentafriq ia syekh. Dan memecah tu atas tafsir bagi mentafriq lah. Tafriq ni buat cabai. Buat faraq. Dan memecah atas katanya kata syekh. Kata apa ni maqal kau bagi katanya. Dan menumpan segala perkara akan dia akan zat. Dia buat tafriq pada kata dan menumpan oleh segala perkara akan dia akan zat. Mentafriq dan memecah tadi tu taluk pada kata mentafriq dan memecah. Buat tafriq lagu mana? Dengan katanya kata syekh, maka tidak tu maka tafriq lah. Tafriq pada kata dan menumpan oleh segala perkara akan dia akan zat yang terkaya tadi tu. Maka bila kata semua benda lain ni menumpai dia belaka, tupu ke dia belaka, tak boleh lepas dengan dia belaka, berajak belaka ke dia, maka tafriqnya tidak boleh jadi. Tidak boleh jadi dan tidak baharu ada sesuatu daripada alam ini. Itu tafsir dia tu. Mana apa tidak boleh jadi? Karena jadi-jadi itu mina adamin ila wujudin. Daripada tidak ada kepada ada. Berartinya benda kena jadi itu orang panggil baharu. Mana? Maujud ba'dal adami. Mutajaddidu ba'dal adami. Tu ada kemudian daripada tak ada, atau baru berlaku kemudian daripada tak berlaku. Itu. Maka kerana tu ditafsirkan maka tidak boleh jadi, yani dan tidak baharu ada sesuatu daripada alam ini. Kenapa? Bila benda tu dia kena jadi berarti baharu. Daripada tak ada kepada ada ke? Maujud ba'dal adam. Itu dia panggil apa? Baharu. Dan tidak baharu ada sesuatu daripada alam ini melainkan tentu, mana mesti dengan ia Allah, ia zat yang terkaya tu buat akan dia akan sesuatu. Sebab tu kalau kita baca kitab kalam tu pertama sekali bahas mana? Wajib kena tahu dengan baharunya alam. Tu wajib kita kena i'tikad baharunya alam. Sebab apa? Itulah pucanya.
Dalil yang menunjuk di atas Tuhan tu yang menjadi. Tuhan tu yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Batu awal-awal kena ketahui kata alam ni baharu. Apa baharu? Ada dia kemudian daripada tak ada. Berlaku dia kemudian daripada tak berlaku. Nah. Tu terima perubahan. Dengan kita tahu kata alam ni baharu, maka barulah sabit kata Tuhan yang menjadi. Kalau kita etikad alam ni koding, kalau gitu Tuhan tak menjadilah. Nak tu ni. Macam fuk falasifah. Fuk falasifah yang etikad kata alam ni koding, biqidamil alam. Maka sebab tu fuk iaitu kafir. Karena mereka menjadikan Tuhan tu sebagai ilat atau tabiat saja bagi adanya alam ni. Sebagaimana geraknya jari, maka geraklah automatik cicing. Maka Tuhan tu ada, maka adalah alam ni dengan seretak sekaligus. Tanpa berhajat pada Tuhan yang menjadi. Maka alam ni koding. Kafir, kafir tu. Nah. Tu. Begitu juga hak dengan etikad dengan tabiat. Pupur tak? Tapi tabiat tu maknanya wajib sabit ada syarat dan ternafi manik, maka automatik alam ni ada. Mana Tuhan kena ada, kuasa pula dia. Kemudiannya ternafi Tuhan lain pada Tuhan, Tuhan lain pada Allah, maka alam ni automatik ada. Siapa kata fuq tabi'iyah, maka kafir. Maka kerana fuq ni tak tahu alam ni baharu, sebab tu fuq dia nak engkar kejadian alam ni dijadikan oleh Tuhan. Tengok. Sebab itulah kalau kita kena tahu mula-mula sekalinya alam ni baharu bihudusil alam. Dengan baharunya alam ni. Sebab apa? Sebab apabila kita tahu kata alam ni baharu, maka tak dapat nak dikatakan alam ni baharu melainkan tentu mesti sungguh dengan ia zat yang terkaya tu buat akan dia, mana menjadi akan dia akan sesuatu. Barulah orang panggil baharu alam ni. Tu. Kalau alam ni koding, maka tak ada kena Tuhan buat lah. Orang koding sama sedia. Ada tak ada mula bagi ada, tak terima berubah. Maka bila kita kata alam ni baharu, artinya ada mula bagi ada dan terima berubah. Maka ada dia tu ada permulaan bagi ada, artinya ada dia mai ikut tak ada. Ada kemudian daripada tak ada, berlaku kemudian tak berlaku. Siapa yang mengada? Siapa yang memperlakukan dia? Tak dapat tidak, tentu dengan ia zat yang terkaya tadi itulah buat akan dia akan sesuatu. Habis. Dan tidak ada yang demikian itu. Apa yang demikian itu? Ni syarah tafsir dah. Tu dia tafsir dah, orang panggil isyarat musyarru ilaih bagi zalika tu. Demikian itu. Artinya arti demikian itu yakni yang membuatkan alam ini. Itu. Dan tidak ada yang demikian itu, demikian yang membuatkan alam ini, mana tukar yang membuatkan alam ni, melainkan melainkan adanya satu zat jua. Satu zat sahaja. Jua mana sahaja. Tak boleh nak dikatakan dua. Tu sebab apa? Sebab kalau dua maka kembali kepada burhanut tawarud, burhanut tamanuk tu. Fardu takdir kalau Tuhan tidak bersangat esa. Maka tentu dia berbilah. Paling kurang berbilah itu dua. Kadang-kadang kerjasama, kadang-kadang berselisih pendapat. Maka pada masalah orang panggil tawarud dan tamanuk, keluar tiga-tiga rupa taswir masalah, jadi masalah. Kalau kita berlaku di atas pendapat yang menyabitkan ahwal, jadi 7 rupa gambaran masalah. Burhanut tamanuk tu tambah so lagi 4 jadi. Jadi 7. Kalau kita tak berlaku di atas pendapat ahwal, sabit ahwal, jadi 6 pada burhanut tawarud, 6 pada burhanut tamanu'. Itu dalam perbahasan sifat wahdaniyah itulah. Yang mana natijahnya membawa kata alam ni tak boleh wujud sejak daripada sedia kala lagi walau sebutir zarah sekalipun. Tu. Maka tak ada alam ni walau sebutir zarah tu dusta, palsu, bohong. Sebab apa alam ni kita nampak berjereguk depan mata bukan sebutir zarah, banyak ni. Maka tentulah yang mengadanya hanya satu jua. Itu.
Zat yang satu tu, satu zat sahaja tu sifat bagi satu zat. Yang bersifat ia zat yang satu tu. Dengan terkaya daripada genap-genap mana sekalian perkara. Yang terkaya daripada genap-genap mana sekalian perkara. Genap-genap perkara mana sekalian perkara. Dia tak menopeh daripada tak menopeh akan genap-genap perkara. Dia tak menopeh akan sekalian perkara. Dan yani padahal menumpan segala perkara akan dia akan zat tadi tu. Akan dia akan zat yang tersebut itu. Gitu. Dan menumpan oleh segala perkara akan dia akan zat yang tersebut itu. Sebab itulah nanti apabila sudah lalu dah orang panggil sifat-sifat hukum sifat ketuhanan dengan secara tafsili, maka nantinya orang panggil reti dengan secara lazim. Apa kalau kita ngaji kitab Faridatul Faraid tu, bila dah habis dah ya bahas hukum sifat ketuhanan, hukum sifat kerasulan, kemudian dia nak menyatakan orang panggil bagai yang mengandung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka mengandung situ bukan makna tadammun, tapi dengan makna iltizamiyah. Lazim orang panggil automatik. Tiket tu dengan secara auto dia panggil. Dah kita lalu dah ke minua tu gak. Mohi dah minua, auto lah lepas tu gitulah tu ni. Apa kita belajar kereta lah. Kalau start belajar tu auto selalu bui minua ngango-ngango tak tahu kelas kat mana. Break kat mana tu kah. Tu cara tu guru ulama dulu susu tu yang ngaji hok minua dulu. Lepas tu habis minua baru auto. Gitu. Dan iaitu satu zat yang bersifat ia dengan terkaya daripada genap-genap perkara dan menumpan oleh segala perkara akan dia akan zat yang satu tadi tu, iaitulah satu zat yang bernama dengan Allah. Yang bernama dengan Allah. Tahu di mana kata zat tu bernama dengan Allah? Yang diketahui akan dia akan nama tu daripada khabar rusul alaihimus salatu wassalam. Ini dia panggil masuk dalam bab masalah nama bagi Allah Taala tu. Para alim ulama kita kata nama Allah Taala tu mesti tauqifiyah dia panggil. Apa tauqifiyah? Yakni terhenti daripada khabaran Allah, yakni Quran, khabar Rasul, yakni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ijma'ul ulama. Itu dalam kitab Kifayatul Awam tu dulu kita dah bercara dah. Tu. Yang al-asma'u. Al-asma'u tukhadhu tawqifan minal kitabi was sunnah wal ijma'. Al-asma'u bermula segala nama-nama tu. Nama-nama Tuhan lah maknanya. Al-asma'u, ini al-asma'u billah. Nama-nama Tuhan tu tukhadhu, diambilkan dia tu tauqifan, secara terhenti, minal kitabi was sunnati wal ijma', daripada Al-Quran, hadis Nabi dan ijma'. Fakullu ismi, maka bermula tiap-tiap nama, warada fiha, yang wariklah padanya, wariklah di dalamnya, dalam Quran tu, dalam kitab, dalam sunnah, wajaba itlaquhu fi nafsihi, nescaya wajib oleh mengitlaq akan dia nama tu pada zatnya Allah Ta'ala. Wa mal lam yarid lam yajuz, gitu kok. Wa ma lam yarid lam yajuz, itu dhabit tu. Dan barang yang tiada warid, tiada haruh. Itu pendapat yang mengatakan nama-nama bagi Allah Ta'ala tu wajib tauqifiyah. Bersalah bagi Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Tu Qadi Abu Bakar Al-Baqillani yang kata nama-nama Tuhan tu tak wajib tauqifiyah. Boleh saja orang panggil
apa mengitlaqkan nama yang tidak warid daripada Al-Quran hadis, tetapi naknya bersifat dengan makna tersebut, bukan nama tu. Tu ada dalam kitab Kifayatul Awam dulu, ingat tak? Tu hak pasal Allah. Syekh Muhammad Al-Fadhali kata alhamdulillahil munfaridi bil ijad. Maka soal timbulnya, adakah al-munfarid itu ada disebut dalam Quran hadis? Kalau kita menjalani di atas ada sebut, maka tak ada masalah lah, tak ada muskil lah. Kalau kita menjalani di atas kata tak ada warid, maka bermasalah. Sebab apa? Nama Tuhan itu tauqifiyah. Melainkan kalau kita tu menjalani di atas syekh tu mengikut pendapat Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani. Maka Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani kata harus mengitlaqkan ke Allah Ta'ala nama yang tidak warid daripada Quran hadis, tetapi makna dia tu hak dikehendak. Macam al-munfarid itu tak ada Al-Quran hadis, tapi maknanya apa? Tunggal. Tunggal tu ada lah. Itu. Tu orang panggil masalah nama. Adapun masalah sifat Allah Ta'ala, kata Imam Ghazalinya, sifat tu boleh kita letak sendiri. Tu nama saja tidak boleh. Itu di sisi Imam Ghazali. Imam Ghazali kata sifat Allah Ta'ala boleh kita letak sendiri. Asal makna dia tu kena. Syarat dia, makna dia tu kamalat, serta tidak memberi wahai kurang, orang panggil perkara-perkara hak istihalah di atas zat Allah Ta'ala. Itu syarat dia. Sifat Allah Ta'ala tu boleh kita letak sendiri. Hanya nama sahaja tu dia boleh. Sebab apa? Sebab tauqifiyah tadi. Ada pun Ibn Arabi, nama ke sifat ke tidak tauqifiyah. Bahkan boleh kita letak sendiri. Intaha. Tu topik tu. Tu faham mana ibaratnya kita cari sendiri lah kitab Imam Ghazali, kitab Ibn Arabi tu. Baik, habis itu. Tapi kau orang panggil hak rajihnya nama Allah Ta'ala tu tauqifiyah, artinya terhenti dengan khabaran daripada Rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi Rasul hak mai ayat kata zat yang terkaya daripada genap-genap perkara dan menopel oleh tiap-tiap genap-genap perkara kepada dia tu zat yang bernama dengan Allah. Sebab itulah Allah tu ialah lafaz murtaja kata setengah. Bukan lafaz mangku daripada mana-mana asal kelimah dah. Memang lafaz Allah tu Allah. Tu. Lafaz Allah tu memang Allah dah. Boleh tak kita berzikir Allah boleh? Tanpa ada harah nidak sekalipun. Bahkan tidak memerlukan kepada harah nidak untuk melengkapkan makna Allah. Setengah ulama kata kurang adat pula kalau ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sampai tahap tu. Jadi tak ada apa? Allah. Boleh? Tu apa panggil zikir isi mufrad dia panggil dah tu ni. Tu seumpama bila birabah. Ketika mana kena seksa dengan Umayyah bin Khalaf tu. Letakkan batu di atas dada bila birabah. Bila berabah zikir mana? Ahadun ahad. Tu. Ahadun ahad. Zikir dengan isi mufrad agak tu. Tak ada ya ahad. Ahadun ahad. Satu. Tu. Hak pentingnya berzikir ya sebenarnya. Duduk balah boleh dak zikir Allah. Tanda dak zikir Allah, zikir lain. Tak suruh balah lah. Orang zikir-zikir Allah tu memang ada orang panggil tempat ambilan dia. Bahkan kalau kita ikut literal Quran pun memang ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Wazkurisma rabbika bukratan wa asila. Boleh tu daripada Quran sendiri dah tu. Baik. Maka Allah itu ialah Tuan dan Tukang. Tuan tu tuan dah.
Nah, mana tuan ni artinya dia lah pemiliknya. Nah, dan tukang, mana dia yang buat. Itu mana tukang. Nah. Tu. Maka Allah itu katanya Syekh pada nya ialah tuan dan tukang yang membuatkan alam ini. Tu. Dialah tuan, pemiliknya. Pas dia juga tukang yang buat daripada tak ada kepada ada, yang menggerak, yang mendia, yang merubah daripada satu hal pada satu hal, daripada pagi, petang, siang, malam, apa saja hak bergerak lah ni. Dia tukang. Okey, dia buat dia elok gitu. Dah. Duk payah kata dia buat pas elok. Tu qadariyah lah gitu. Dah tu ni. Dia buat tari pas dia buat dah, orang panggil power di matahari, mampu cerah. Tu qadariyah lah gitu. Nah, ahli sunnah tak gitu. Nah, dia buat matahari pas dia jugalah. Nah, yang sentiasa mentajadud ke orang panggil matahari tu. Nah, cerah ke orang panggil alam ni. Dia yang mencerah. Di sisi orang panggil matahari yang dia mengada tadi. Matahari pun dia buat, cerah. Alam ni pun dia hak buat. Tu tak terlepas apa sahaja berlaku dalam kerajaan dia ni, semuanya dialah tukang. Dan dia tuan. Gitu dah. Iaitulah. Mana iaitulah? Yang ni alam ini. Panggil alam. Nah, jadi alamat kata Tuhan yang buat. Nah. Kita kata alam ni kullu maujudin ma siwallah. Ataupun ma siwallah. Tu panggil alam. Panggil alam pun panggil. Makhluk pun panggil. Kainat pun dia panggil. Kena kepada benda hak tu lah. Tapi iktibar tu lain-lain. Sebab tu nama tu panggil beza tu. Iaitulah alam ni. Artinya erti itulah. Tu tafsir tu. Artinya erti itulah tu alam itu. Yang tafsir itulah. Iaitulah artinya erti itulah tu alam itu ialah tiap-tiap perkara yang lain daripada zatnya zat Allah. Tu dan dirinya. Diri tu nak tafsir, dan tu atas tafsir bagi syarah tu. Zat tu hak syarah, diri tu hak syarah pada ayat. Nah, apa zat dan dirinya, diri Subhanahu wa taala. Dan lain daripada sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah taala. Tu perkara hak selain daripada zat dan segala sifat-sifat. Sifat-sifat kena pada sifat-sifat ma'ani. Kerana sifat ma'ani hak wujudiah ya. Tu. Adapun sifat nafsiyah, sifat salbiyah, maknawiyah tu tak, bukan wujudiah. Tu sifat subutiyah saja. Tu ada amrun i'tibariyah, ada hal dia panggil. Jadi alal-alal tu ialah tiap-tiap perkara yang lain daripada diri Tuhan dan segala sifat-sifat ada di zat Tuhan. Alah gitu mudah. Nah, selain daripada zat dan sifat-sifat ada di zat Tuhan, tu semua orang panggil alam. Alam. Itu dah. Dan perkara yang lain itu gapo dia tiap-tiap perkara yang lain daripada zat Tuhan dan segala sifat-sifat Tuhan, iaitu perkara yang lain tu langit, tu orang panggil ala sufli, ala ulwi, orang panggil ala sebelah atas. Nah, bumi ala sufli dia panggil, ala sebelah bawah. Tu ala ulwi, ala tinggi tu, ala sebelah atas tu banyaklah. Ada malakut, jabaru, lahu. Nah, ada sebelah atas tu. Nabi kata, laula anna syayatina yahumuna ala qulubi bani adam la yanzuru ila malakutis samawat. Nah, kalaulah tidak kerana syaitan-syaitan ni mengerumuni di dalam hati-hati anak-anak Adam, nescaya anak Adam ni boleh lihat alam malakut sebelah ala atas. Jadi kita tak boleh lihat alam malakut sebelah atas, alam ulwi ni kenapa? Kerana syaitan ni duk mari merukuk dalam hati-hati kita. Jadi lihat situ bukan lihat dengan basar lah, lihat dengan basirah kan. Lihat dengan mata hati. Kerana mata kepala ni syaitan tak mari duduk likung dah. Hak duduk likung tu tahik mata ngata ya. Nah.
Itu lagu tu. Kayu, habisnya bila? Batu. Jin dan manusia dan binatang-binatang dan lainnya. Apa lainnya? Lain daripada yang tersebut tu banyak lagi lah. Lembu kobaya, itik serati, gapo bukit buka gono gana, boleh teh bila lah. Tu semua tu panggil perkara, tiap-tiap perkara yang lain daripada zat dan segala sifat-sifat Tuhan. Maksud habis yang kita lah kan maksud. Setengah daripada Allah. Setengah daripada alam ni juga kata syarah malaikah, malaikat, dan arash, dan kursi. Ni nama ya ni. Gapo dia hakikat kita pun tak boleh tengok lagi. Tu arash, sarir, katil, kursi, kursi lah. Kolam, peng, loh papai selik lah kali pejabat tu ya. Berat. Nama ni yang duk bayar kursi supaya kursi kita duduk tu jangan. Nama dia arash dan kursi dan syurga dan neraka. Itu orang panggil termasuk juga daripada alam. Alam mana? Alam hak duduk sebelah alam atas. Alam hak duduk sebelah alam ulwi tu, alam tinggi tu, alam malakut, lahut jabarut tu. Itu malaikat dan arash dan kursi dan syurga dan neraka tu masuk daripada alam juga. Apabila diketahui bahawasanya yang membuat alam ini iaitulah yang membuat alam ini ialah Allah Ta'ala, maka jadilah sekalian alam ini berkehendak ia sekalian alam ini kepada Allah Ta'ala. Jadi apabila kita tahu, kita i'tikad dalam hati kata yang membuat alam ni tu ialah Allah. Tak ada selain pada Allah hak buat alam ni. Hak menggerakkan, hak menjadikan dia siang malam, gerhana, bulan cerah purnama, ikut apa sahaja hak berlaku. Itu ialah Allah Ta'ala satu-satunya Tuhan dan Tukang. Faham juga kita i'tikad dalam hati juga kitanya, jadilah sekalian alam ni berkehendak, artinya berhajat ia sekalian alam ni kepada Allah Ta'ala. Bila kita reti kata Tukangnya adalah Tuhan saja hak buat, maka alam ni semuanya tak boleh lepas dengan Tuhan belaka. Gitu kan. Sebab itulah kalau berbila Tuhan. Tu maka ada hak lepas daripada dia. Contoh kita kata Tuhan A, Tuhan B nak mengadakan benda hak lain-lain. Tuhan A buat langit, Tuhan B buat bumi. Maka langit tak berajak pada Tuhan B, kerana bukan Tuhan B buat dia. Bumi tak berajak pada Tuhan A, kerana bukan Tuhan A buat dia. Maka boleh dipanggil ke A dengan B tu Tuhan, sedangkan ada lain pada dia tu terlepas daripada dia, tak berajak ke dia, tak boleh. Maka bila luput salah satu daripada kedua, maka luput juga salah lagi. Bukan Tuhan kedua. Bila bukan Tuhan kedua, bagaimana langit bumi nak boleh jadi? Tak boleh, tak ada yang mengada. Tu tengok. Itu salah satu daripada taswir, rupa gambaran burhanut tawarud. Jadi bila kita kata Tuhan saja Tukang hak buat alam ni, reti juga sah laginya sekalian alam ni berkehendak kerana berhajat ia sekalian alam ni kepada Allah Ta'ala. Tak boleh lepas. Walau sebutir zarah sekalipun, walau sebutir kumai, walau sebutir pasir. Dan mentafsir ia syekh pada akan makna berkehendak kepada Allah itu, mentafsir dengan kata syekh pada erti berkehendak tu menupan oleh alam ini akan dia, erti dia tu Allah Ta'ala. Tu berarti situ tu pada atas itu nama Allah Ta'ala menumpannya. Sesak lah macam gitu. Tu tak ada atas, tu kena atas sendiri. Jangan duk Allah Ta'ala menumpannya, apa yang duk pengen pula. Allah menumpan supaya tupai siapa pula? Tadi kata Allah Ta'ala tak menumpan orang apa, ni Allah menumpan pula dah. Berarti situ tu Allah Ta'ala tu apa nak tafsir marji' dhamir bagi dia tu. Gitu dah tu ni. Lalu dia kata dan mentafsir ia syekh pada MK
akan makna berkehendak kepadanya, kepada Tuhan, kepada Allah itu mentafsir dengan kata Syekh, artinya arti berkehendak. Tu alam ini kepadanya, kepada Allah tu ialah menumpan oleh alam ini. Akan dia, artinya arti dia tu Allah Ta'ala. Mana? Menumpan alam ini akan dia, akan Allah Ta'ala. Nah, koma situ, nota situ. Nupai tu taming pada kata menupai. Gitu. Nupai tu lagu mana? Nak meratai tu, nak wirata masalah menupai ni. Takut tupai hak mula ya. Pak dia tu tak tupai lah. Dak. Menumpannya alam ini ni pada adanya erti nak tafsir pada kata adanya. Apa kalinya pada adanya ertinya tu pada ada alam ini. Belik habis jadi ni. Menumpannya alam ini pada adanya alam ini. Gitu aja sebenarnya. Kalau kita baca kalian syarah juga, jadi benih habis jadi dah. Menumpannya alam ini pada adanya alam ini. Jadi menumpai tu mula daripada nak jadi ada tu sendiri, tupai tu hadah. Dan menumpan ia alam ini akan dia, akan Allah Ta'ala tu pada segala kelakuan baginya, bagi alam. Jadi bukan kata api tu daripada tak ada pada ada je api dah. Nah. Tu pada membakar tu pun menupai Tuhan lagi. Bukan Allah Ta'ala jadi ke kuah pada api tu, power yang mampu dia nak membakar, Tuhan tinggal lock gitu. Dah. Kalau gitu pasti orang etika gitu. Nah. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang etika kata Allah Ta'ala menjadikan power pada segala makhluk ni, yang mampulah power tu memberi kesan pada manfaat atau mudarat, maka itu etika salah, pada kufurnya khilaf ulama. Tapi jangan kita ikut. Sebab tu Fuad Qadariyah dia kata, Tuhan buat dah, siap dah. Tuhan buat api, Tuhan buat nasi makanan kita Tuhan buat. Lepas tu Tuhan wiring kita. Kudrat dia kita ni mampu untuk memberi kesan, memberi bekah. Mana kalau gitu tak tupai Tuhan lah. Tu dah. Tupai mula lah. Tupai hak mula-mula daripada tak ada pada ada. Nah. Lepas tu nak buat gapo kita lah, bukan Tuhan dah. Berat aku tu. Ni. Bukan gitu. Tupai Tuhan tu mula daripada nak ada, daripada tak ada pada ada. Pas menupai juga pada segala kelakuan. Tu. Segala kelakuan tak kira. Nak sehat, nak sakit, nak demam, nak segar ke gapo, nak bergerak, nak dia. Nak mengatuk, nak tidur, nak ikut. Semuanya tupai Tuhan berlaku. Gitu tu di kita. Di api ke, di nasi, makanan ke gapo tak kira. Semua tupai Tuhan berlaku. Maka sebab itulah. Kalau orang panggil kita menyala ke api, kita buat benda kering. Kalau Tuhan tak menjadikan kebakaran, maka tak terbakar. Betul tak? Tak terbakar. Karena hakikat yang membakar setengah-tengah hati itu ke api, Allah. Bukan Allah Ta'ala jadi kepada api itu kekuatan, power yang mampu untuk membakar. Artinya api itu dalam hadap menyala tu pun, dia tupai Tuhan lagi nak membakar. Karena bukan diri dia, bukan zati dia yang membakar, bukan tabiat apa tadi tabiat atau kerana dia tu kafir tu. Itu dah. Tu. Ingatlah tu. Jadi kita orang ahli sunnah wal jamaah ni tupai Tuhan tu bukan mula saja. Senantiasa, sampai bila-bila. Karena Tuhan tu bukan setakat tuai saja, tukar. Kayak sebut dah ni. Allah tu ialah tuan dan tukar. Kalau tupai ketika mana mula nak jadi daripada tak ada pada ada saja, tuai lah. Lepas tu Tuhan tak jadi tukar dah tu. Kita tukar hak buat kerja kita sendiri. Tak? Lepas tu kita tukar buat kerja kita sendiri. Ada hakikatnya Tuhan lah tukarnya. Tapi di sananya kita tu ada ikhtiar usaha.
yang tidak memberi kesan. Jadi segala pahala kau dosa kau gapo tu dibalas bukan kerana kerja kita buat dah, tapi kerana usaha kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Gitu dah. Tu pahala tu usaha yang baik. Dosa tu usaha yang jahat. Jadi dibalas pahala syurga tu kerana usaha. Jabriyah ni salah dia sebab dia ingkar ikhtiar usaha. Kalau kira hak hakikat sungguh betul sungguh tu. Kerana kita memang majburan batinan. Kira secara batinnya memang kita tu orang panggil digagahi. Tapi puak Jabriyah, kerana apa mereka sesat? Kerana mereka kata kita ni tak ada ikhtiar usaha. Langsung tak ada. Sekira-kira kalau kita minum arak tu kan, Tuhan jugalah. Ada sini. Kata, "Wana minum arak? Haram kan?" Tuhan ni gerak mulut saya, tangan saya. Pin napa ya kali dah sini. Wana napa aku? Tuhan juga gerak tangan napa. Bukan saya tak ada ikhtiar usaha. Kayak karut dah gitu. Maka kita tu ada ikhtiar usaha pada fi'lul ikhtiyari. Af'al ibad al-ikhtiyari itu kita ada ikhtiar dan usaha. Tetapi ikhtiar usaha kita tu hak bahasa zahir saja. Sah untuk nisbah ke perbuatan itu perbuatan kita, dan sah untuk dibalas syurga neraka. Hakikat yang menjadi sengati kita tu menupai Allah Ta'ala pada segala kelakuan baginya bagi alam bagi kita. Tu. Dan terahal atasnya, terahal ni makna terhenti. Itu. Terahal orang Kelantan panggil terahal. Bukan tegahar dah. Tegahar tu genyih dia panggil. Terahal. Terahal ni makna terhenti. Dan terahal yakni terhenti atasnya atas Allah pada sekalian alam. Semua ni terhenti di Allah Ta'ala belaka. Tak kira apa pun. Dia tu ni. Maka sebab itulah perkara-perkara Allah Ta'ala buat tidak orang panggil mengikut sunnatullah, kebiasaan adat. Itu sah saja. Terima orang panggil menyalahi adat, kerana Allah Ta'ala Maha Kuasa. Sebab itulah orang yang mengatakan tak boleh ni, mana terima. Tak terima dengan akal, makan nasi 10 pinggir lapar lagi. Pada makna dia tu nak kata Tuhan tu tak berkuasa. Betul tak? Pada makna nak kata Tuhan tak berkuasa. Seumpama orang engkar Isra Mi'raj, sebab tu Tuhan ari subhanallazi. Itu tersuci, maha suci Allah daripada segala sifat-sifat kekurangan. Setengah daripada sifat kekurangannya orang yang i'tikad kata Tuhan tak berkuasa nak mengadakan perkara hak menyalahi pada adat. Dan Allah Ta'ala itu ialah satu zat yang memerintahkan sekalian alam dengan suruh akan yang disuruh, dan dengan tegah yakni akan yang ditegah, dan dengan memberi rezeki, dan dengan lainnya. Di situ dululah. Ni nak cara benda lain pula ni. Dia panggil buat panggil pelapik. Nak bercakap perkara lain pula. Buat pelapik nak bercakap tentang hukum-hukum. Orang panggil apa? Buat pelapik panggil apa? Tauti'ah. Nak buat pelapik nak cakap bab hukum-hukum. Ayuh mari dulu orang panggil kalah hak lagu ni nak buat pelapik. Tauti'ah nak buat pelapik nak bercakap tentang hukum. Habis. Dan Allah Ta'ala itu ialah satu zat yang memerintah. Wallahu a'lam. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Faqala alaihi salatu wassalamu. Situ deh. Macam dah situ. Qala ba'dul arifina. Telah berkatalah oleh sebahagian orang-orang arif billah. Dia kata mana ni maqal as-sabru, bermula sabar itu salasu maqamatin. Bermula sabar itu ialah 3 daripada beberapa maqam. Daripada beberapa maqam. Jadi sabar-sabar tu ada 3 peringkat gitu.
Mana peringkat yang pertama? Tarkus syakwa. Sabar yang pertamanya ialah meninggalkan syakwa, makna keluh kesah. Tu keluh kesah. Tu rasa serabut dalam perut, atau panggil syakwa. Tinggalkan orang panggil keluh kesah. Artinya tenang dalam jiwa. Tu. Jadi sabar meninggalkan keluh kesah ialah darajatut tabi'ina wahya, dan ia tarkus syakwa ni ialah sabar peringkat darajatut tabi'ina. Tabi'in tu deh. Tapi wa fi riwayatin, dalam satu riwayat lain, sabar meninggalkan keluh kesah ni ialah darajatut taibina. Tu lebih comel. Bukan tabi'in, taibin, orang yang bertaubat pada Allah. At-taib maknanya orang yang bertaubat lah. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Itu. Jadi darjat sabar yang pertamanya ialah tinggal keluh kesah. Ini darjat sabar bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Waridha bil maqduri. Darjat yang ketiganya sabar ni ialah puas hati, berkenan, puas hati, suka hati bil maqduri, dengan perkara hak diqadarkan oleh Allah Taala. Gapo saja hak Tuhan qadar sengih dia oi. Tu. Senyum semata, radhi, puas hati, raditu billahi rabbah. Tu sabar peringkat yang kedua. Peringkat ni wahya dan ia sabar ni sabar puas hati dengan gapo hak Tuhan qadarkan ni, darajatuz zahidina. Ialah peringkat sabar bagi orang-orang yang zuhud pada Allah Ta'ala. Zuhud ni maknanya orang yang meninggalkan dunia daripada hati dia. Itu makna zuhud. Ke zuhud tu orang pakai baju carik, piyah, petik sawah tu ke zuhud tu ngota dia panggil, malah basuh. Wal mahabbatu libtilai. Itu yang ketiganya ialah maqam sabar yang ketiga ialah kasih, suka dia dengan bala. Ada. Payah kita ni tak suka dengan bala dah tu ni. Tu wal mahabbatu lil ibtilai. Suka, kasih, cinta dia akan segala bala-bala Allah Taala turun. Tu ujian daripada Tuhan kalau bala, okey? Asyaddul bala al anbiya, ada hadis kan? Sedahsyat-dahsyat bala tu ialah para nabi, summal auliya, summa amsalahum. Sedahsyat-dahsyat bala tu ialah para nabi, kemudian para wali dan orang seumpama dengan mereka itu daripada ahli ulamanya, para orang soleh. Jadi darjat yang ketiga sabar ni, peringkat yang ketiga sabar ni ialah mahabbatu lil ibtilai. Kasih, suka dia kepada bala-bala. Apa? Sebab Tuhan ni apabila dia kasih pada seorang hamba, maka dia bala ke hamba tersebut. Maka kasih tadi itu apabila dia kata sakit weh, ingat ke Tuhan. Kayak kita kan kalau sakit baru ingat ke Tuhan. Demam kat adulah ya Allah, Allah tak baru Allah. Kalau tak sakit juga, nak sihat, kaya pula lupa diri. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ni Tuhan kata sebenarlah dia ni melampau teruknya bila dia tu kelihatan kaya. Kalau tak ada berajak ke Tuhan, rasa lupa diri. Kalau dah sakit kan, sudahlah. Allah sakit ya Allah tolonglah. Barulah ingat ke Tuhan. Jadi sebab itulah orang-orang siddiqin wahya dan ia darjat suka kepada bala daripada Tuhan ni ialah darjat sabar bagi orang yang siddiqin. Darajatus siddiqina ialah darjat sabar bagi orang siddiqi. Orang yang istiwa az-zahir wal batin. Itu mana siddiqi? Orang yang serupa zahir dengan batin dia. Itu. Fa fil hadisi, maka sabit dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallamnya, Nabi kata ubudillah, ibadat engkau akan Allah ala redha, kerana redha, kerana puas hati. Fa illam tastati', maka jika tidak mampu engkau nak ibadat akan Allah dengan redha, kerana redha, fa fis sabri, maka ibadat akan Allah, abdi diri akan Allah, sembah akan Allah tu fa fis sabri, dalam sabar.
Sabar apa? Ala ma takrahu, di atas barang yang engkau benci, engkau tak suka. Tak kena gitu. Fa illam tastati' fa fi sabri ala ma takrahu khairun katsirun, gitu deh. Maka jika tidak mampu engkau nak mengibadat akan Allah di atas redha, maka sabik pada sabar di atas barang yang engkau benci itu khairun katsirun, kebaikan yang banyak. Itu. Dalam hadis Musnad Imam Ahmadnya, bunyi hadisnya lebih kurang, nak maksudnya lebih kurang. Nabi kata mana? Wa'lam anna fis sabri ala ma tukrahu khairan katsiran. Ketahuilah olehmu bahawa sesungguhnya pada sabar atas barang yang engkau tak suka tu khairan katsiran, kebaikan yang banyak. Wa anna an-nasra ma'as sabri, dan sesungguhnya pertolongan Allah tu serta dengan kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, dan sesungguhnya kelepasan Allah Ta'ala tu serta dengan karbi. Apa karbi ni? Mana kepayahan lah. Wa anna ma'al usri yusra, itu. Dan sesungguhnya serta kepayahan itu ada kemudahan. Itu hadis hak riwayat Imam Ahmadnya nak lebih kurang serupa dengan makna hak disebut dalam kitab ni. U'budillaha 'ala ridha fa illam tastati' fa fis sabri 'ala ma takrahu khairun katsirun. Itu. Sembah olehmu akan Allah kerana redha. Maka jika tidak mampu engkau nak redha, maka sabik pada sabar di atas barang yang engkau benci itu ialah kebaikan yang banyak. Habis. Wal maqalatus sadisatu wal 20, dan bermula maqalah yang ke-26. Auhallahu ta'ala ila ba'dil anbiya, mewahyulah oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian para nabi alaihi salamu. Ini wahyu zaman dulu lah ni. Nah, sebahagian para nabi itu Allah Ta'ala wahyu. Bunyi lagu mana wahyunya? Man laqiyani, barang siapa yang berjumpa akan daku. Jumpa lagu mana? Ai bil mauti. Jumpa dengan Tuhan ni maknanya matilah. Siapa yang mati maknanya? Wahwa, padahal ia man tu yuhibbuni, cinta ia akan daku. Apa makna cinta ia akan daku? Ai yashtaqu ilayya, rindu kepada aku. Nah, mana rindu ia man tadi yang mati itu kepada aku. Wa yarghabu fima indi minas thawabi, dan gemar dia fima pada barang indi di sisi aku. Gapo barang tu bayan? Minas thawabi, daripada pahala. Jawab jangan bagaimana ini dulu. Adkhaltuhu, memasuklah olehku akan dia man jannati, di dalam syurgaku, ai ma'as sabiqina, serta orang yang terdahulu daripada dia. Tu jadi kalau seorang itu mati dalam keadaan itu dia mahabbah, rindu pada Allah Ta'ala dan rindu gemar pada apa Allah Ta'ala janji daripada syurga tu, kuat dalam jiwa dia, maka Allah Ta'ala janji nak masuk syurga, nak masuk ke dia tu dalam syurga. Itu nak kata besarnya orang panggil ibadat mahabbah. Tu makah paling tinggi tu mahabbah tu. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang berjumpa akan daku, ai bil mauti, dengan mati, maknanya mati. Wa huwa ai wal halu, padahal ia, wal hal, padahal ia man tu ya khafuni, takut ia akan daku. Ai ya khafu azabi, mana takut akan daku tu takut pada azabku. Macam orang wali-wali kan, dia takut pada neraka, tapi takut tu pada pihak kedudukan maqam Allah Ta'ala. Itu sebab tu dalam Quran tak kata waliman khafa waliman khafa azab rabbih, dia tak kata gitu. Waliman khafa maqam rabbih. Jadi orang silap faham kata orang wali ni tak takut ke neraka, ana berani dengan neraka orang wali, bukan gitu. Orang wali ni takut ke neraka, tapi bukan pada diri api neraka tu tak. Pada pihak keagungan, kebesaran, maqam Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan akan neraka. Gitu. Tu. Mana takut akan takut ni? Ya khafu azabi. Takut ia man tu akan azabku. Ajnabtuhu, menjauhlah olehku akan dia man nari, daripada api nerakaku. Ini orang panggil, besarnya orang panggil apa? Ibadat khauf. Tu sebab itulah khauf ni kena ada. Kena orang panggil seganding dengan, seiring dengan rajak.
Bahkan ketika mana kita hidup ni kena lebih ke khauf. Wa ghallibil khaufa 'ala raja'i. Nah, kena lebih ke orang panggil berat ke khauf di atas raja ketika mana kita hidup. Tu dak pun sama berat. Tapi saat kita nak meninggal tu, nak wafat tu, nak orang panggil sakaratul maut tu, sayugianya lebihkan raja berbanding dengan khauf. Ini nak isyarat kata lebihnya orang panggil sifat khauf tadi. Tadi mahabbah. Wa man laqiyani, dan barang siapa yang berjumpa la yauma akan aku bil mauti, dengan mati lah maknanya. Wa huwa, padahal ia man tu yastahyi minni. Tu malu ia daripada aku. Apa makna malu? Malu pada Tuhan ni lagu mana? Tu bi'an. Tu buat taswir tu. Bermula demikian itu malu tu digambarkan dia dengan sekira-kira bahawa tanqabidha nafsuhu. Tu tanqabidha nafsuhu min syai'in. Mencabutlah oleh diri seorang itu daripada sesuatu, khaufan, kerana takut, min iqabillah. Mana dia cabut diri dia tu daripada buat sesuatu perkara tu. Perkara tu maksiat lah maknanya. Dia tinggalkan maksiat tu kerana apa? Khaufan min iqabillah. Kerana takut daripada azab seksa Allah Ta'ala. Lahu, padanya, pada man, fihi, padanya, pada syait. Dia tinggal maksiat. Dia pernah berbuat maksiat, lepas tu dia tinggal maksiat tu kenapa? Kerana takut. Itu orang panggil malu. Bukan malu dengan saya Tuhan kata ni. Nak pergi masjid tak? Malulah saya ke Tuhan, tak segi sejik. Itu gerak tu ke malu tu. Tu bodoh dia panggil. Malu sini maknanya apa? Dia cabut diri dia tu. Bi antan qabidha nafsuhu min syai'in, dengan sekira-kira bahawa mencabutlah oleh diri seorang itu daripada sesuatu yang ini minal ma'asi, daripada maksiat, khaufan, kerana takut, min iqabillah, daripada azab seksa Allah Ta'ala, lahu, baginya, ma fihi, padanya syai', ansaitu, nescaya membuat lupalah olehku al-hafazata, akan hafazah. Apa hafazah? Ayil malaikata, akan malaikat hafazah maknanya. Malaikat hafazah ni allazina, yang bermula mereka itu malaikat, katabu, menulislah oleh mereka itu malaikatul hafazah, a'malahu, akan segala amalan-amalannya man, ai dzunubahu, iaitu akan dosa-dosanya man. Tu Allah Ta'ala jadi malaikat hafazah tu lupa. Tak ingat tulis dulu kan dia ni. Tu tak ingat tulis kan dulu, lupa dia. Kenapa tu? Fadlan minallah, kerana limpah kurnia minallah, daripada Allah Ta'ala, alaihi, di atasnya, di atas man, barang siapa tadi. Ini nak cerita kata lebihnya ibadat haya. Al-haya'u minal iman. Malu tu sebahagian daripada malu sini malu nak buat siap. Bukan malu nak jadi tu imam, malu nak azal, kepik posotong gitu kata. Azal, malu saya. Malu basak tu dia panggil, malu buat benda sebenar tu basak dia panggil. Malu nak buat maksiat tu maksudnya. Sebab apa? Takut pada azab Allah Ta'ala. Tu. Itu mana sifat malu sini. Jadi ada 3 orang panggil ibadat hak bahasa batin hak lebih. Mana? Mahabbah 1. Kemudian khauf 2. 3-nya haya. Mana malu? Al-haya. Malu. Itu orang panggil hak terkandung dalam wahyu yang diwahyu oleh Allah Ta'ala kepada sebahagian para nabi yang terdahulu. Habis. Summa qala al-musannifu wal maqalatu sabi'atu wal 'ishruna, dan bermula maqalah yang ke-27. 27 an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, addi maftaradallahu 'alaika wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajlihi wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah, wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.